Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bermula daripada hari ini dan mungkin seterusnya nanti kita akan gunakan kaedah pembelajaran secara video lah. Nanti cikgu akan cuba untuk upload dalam YouTube. Sebab yang pertamanya dan yang utamanya sebab kita tidak konsisten dalam kehadiran lah. Maksudnya awak kehadiran ada setiap kali kelas ada 2 3 pelajar yang tidak hadir, maka yang hadir kita nilaikan objektif pembelajaran yang capai, yang hadir tu pun ada yang capai, ada yang tak capai. Tapi sebab kekangan masalah internet kan, sebab ada yang delay, ada yang okey. Tapi saya harap bila cikgu uh, gunakan kaedah ini, semua pelajar dapat mengatasi masalah keciciran maklumat yang kita ada yang sebelum ini. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan kita akan masuk bab 2 dalam RBT tingkatan 3, bab 2 iaitu bab penghasilan produk. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dahulu dia punya pengenalan dia punya pengenalan. Alright, pengenalan ni nak bagi sedikit intro lah pada awak apa yang akan berlaku dalam bab ini. Okey, apa yang awak akan buat dalam bab ini. Okey, sebab bab ini dia ringkas sahaja. Dia lebih kepada kita buat. Maksudnya kita akan banyak yang kita akan kena buat. Okey, baik. Jadi dalam bab ini pengenalan dia kerja khusus, kerja projek kurikulum standard sekolah menengah KSSM, mereka bentuk produk dan teknologi RBT tekanan 3 dalam senat penghasilan produk merupakan salah satu komponen pentaksiran bilik darjah yang wajib dilaksanakan oleh murid tingkatan 3 tahun semasa. Okey, maksudnya awak semua wajib buatlah benda ni. Okey. Jadi kerja projek ini memerlukan murid memilih sekurang-kurangnya 2 bidang ilmu dalam aplikasi teknologi yang telah dipelajari. Maka untuk yang ini awak perlu pilih sekurang-kurangnya 2 ilmu dalam aplikasi teknologi yang dipelajari. Mungkin tak nampak lagi kan. Jadi apa benda pula kan. Kalau awak perasan kan, tahun lepas awak ada belajar aplikasi teknologi. Cuma aplikasi teknologi, elektrik, teknologi, elektronik, mechanical, itu kalau awak ingatlah. Okey, baik. Jadi yang tu kita akan sentuh lepas ni. Okey, pada akhir pelaksanaan projek, murid dikendaki menyediakan dokumentasi dan membentangkan bersama projek mereka mengikut kreativiti murid dan bimbingan guru. Okey, tahap penguasaan murid hendaklah direkodkan dalam template pelaporan PBD. Ini secara ringkasnya awak dapat gambaran apa yang awak kena buat. Okey, jadi maksudnya sekarang ni awak kena faham, awak akan kena buat satu kerja khusus. Satu lagi dia bagi tahu awak kena buat dengan awak memilih sekurang-kurangnya 2 bidang ilmu dalam aplikasi teknologi. Tak faham cikgu? Lepas ni cikgu tunjuk. Okey, pada akhir pelaksanaan maksudnya awak kena ada dokumentasi, kena ada penulisan. Okey, kena ditulis. Ada report. Alright. Kemudian, apa lagi kena buat? Kemudian kena tulis, lepas tu ni tahap penguasaan murid tak ada rekodkan. Ini cikgu punya ni lah. Okey, baik. Selesai pengenalan dia. Okey, baik. Seterusnya. Sekejap Okey, objektif dia ini objektif dia banyak untuk mendapat kemahiran menggunakan peralatan, memelihara kepentingan. Ini cikgu tak nak highlight sebab kalau boleh video ni cikgu nak buat ringkas saja dalam tempoh 15 minit. Okey, sebab pengenalan tadi pun dah 5 minit. Okey, baik. Jadi inilah langkah-langkah untuk awak menghasilkan produk. Okey, ada 11 langkah. Okey, langkah-langkah ni awak perlu ikut dia punya flow dia. Okey, yang pertama sekali, kita akan menyatakan produk yang hendak dihasilkan. Awak akan nyatakan produk apa yang awak akan buat. Okey.
Okey, tapi produk ini dia bukan buat produk baru. Saya nak sampai ke tahap awak terus. Kita tak buat produk baru. Mungkin awak produk tu daripada tak ada, kita buat. No. Okey, produk ni kita hanya buat inovasi pada produk yang dah sedia ada. Kita bukan nak buat invensi. Invensi tu apa benda pula cikgu? Invensi tu yang kita dah belajar sebelum ni, kita buat benda baru. Kita hanya nak buat inovasi pada produk yang sedia ada. Sama seperti yang kita dah bincang pada kelas sebelum ini. Kita buat inovasi pada kereta kawalan jauh. Yang ini bukan pada kereta kawalan jauh. Kita buat inovasi pada produk yang awak rasa. Apa yang awak rasa di sekeliling awak tu, awak tengok. Okey, benda ni bagus. Tapi kalaulah kita buat sedikit penambahbaikan, dia akan jadi lebih baik. Okey, baik. Seterusnya, kenal pasti asas teknologi yang sesuai. Yang ni cikgu dah beritahu tadi. Awak kena tulis 2 teknologi yang sesuai. Kemudian merancang konsep dan hasilkan lakaran. Awak kena buat lakaran yang ni. Lakaran produk. Lepas tu kena buat jadual kerja. Ini cikgu sebut secara cepat. Senarai bahan peralatan dan bajet produk. Penghasilan produk. Penghasilan pengujian, cadangan penambahbaikan, dokumentasi dan juga pembentangan. Ini cikgu sebut secara ringkas, cepat. Sebab kita belum masuk lagi apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, objektif pembelajaran hari ini berada di depan lagi. Okey, seterusnya. Baik. Okey, dijelaskan secara lebih detail berkenaan dengan menyatakan produk yang hendak dinyatakan. Kita perlu gunakan borang kajian keperluan pelanggan. Okey, baik. Jadi, untuk setiap ini, cikgu akan cerita selepas ini. Okey, selepas kita dah masuk standard pembelajaran dia. 2.1.1. Hari ini insya-Allah kita akan masuk 2.1.1. Kemudian jika sempat, kita akan masuk 2.1.2 insya-Allah. Kalau tak sempat, kita habiskan satu saja standard pembelajaran untuk hari ini. Dia ada sampai 2.1.10. Okey, langkah 11 dia dah pembentangan. Alright, baik. Jadi kita masuk dahulu 2.1.1. Jadi awak perlu buat kerja khusus ini berfungsi ataupun macam mana? Jawapannya ada kat sini. Okey, murid dikehendaki membangunkan sebuah produk berfungsi atau berfungsi sebahagian. Maksudnya satu produk tu berfungsi penuh, satu lagi dia hanya sebahagian berfungsi. Maksudnya macam model lah. Okey, baik. Jadi kerja projek KSSM RBT tingkatan 3 ditaksir secara individu. Namun begitu, murid boleh menghasilkan projek mereka secara individu ataupun berkumpulan. Saya dah bagi tahu semalam, markah individu. Okey, buat penulisan individu. Maksudnya awak ada kumpulan pun penulisan individu. Penulisan individu pemarkahan dia tidak akan sama. Maksudnya kalau katakan Nurin kan, nama sama kan, Nurin Akilah, Nurin Aida, nama sama, buat tugasan bersama. Okey, tapi markah mungkin tidak akan sama. Maksudnya kalau katakan Nurin buat secara lebih detail, lebih cantik, markah dia akan lebih tinggi daripada Nurin. Itu contoh dia punya satu lagi. Okey, baik. Tapi markah bagi projek akan samalah. Tapi tengok juga saya akan perhatikan kepada semasa menghasilkan kerja tu. Ada masa yang pelajar yang macam dia sambil-sambil lewa, dia tak buat pun. Yang kawan dia seorang lagi buat. Itu saya akan sentiasa perhatikan. Tapi biasanya markah untuk projek tu samalah. Yang normalnya sama. Okey, baik. Sekiranya murid memilih menghasilkan projek secara berkumpulan, murid mestilah mengikut syarat dan peraturan di lampiran 1. Nanti dari syarat dia. Okey, buat tu daripada bila sampai bila? Mac hingga Ogos. Jadi yang ni biasanya cikgu akan cut Mac hingga akhir Jun sahaja ataupun awal Julai. Sebab Julai tu kita akan mulakan dengan pembentangan. Alright. Jadi murid dikehendaki memilih 2 bidang. Yang ni sudah beritahu tadi, nanti kita akan sentuh. Okey, murid mengikut langkah-langkah yang ditetapkan dan murid menyediakan dokumentasi produk yang dibangunkan. Alright. Okey.
Seterusnya, murid disarankan berbincang dengan guru bagi memastikan keberhasilan produk yang bangunkan. Ini awak tak jelas, sebab tu bila di awal tajuk awak, biasanya kalau saya rasa tak kena, tak boleh, saya tak akan bagi produk itu, awak punya produk itu untuk proceed untuk next step. Okey, biasanya ada yang datang dengan 5 idea. 4 sangkut, 1 pergi. Tapi kalau awak datang dengan 1 idea, biasanya dia akan makan masa yang lama. Maksudnya 1 sangkut, habis. Next week datang lagi. Sangkut lagi, habis lagi. Okey, baik. Jadi cuba datang dengan 3-4 idea untuk awak bina sesuatu produk. Okey, pentaksiran dilakukan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Okey, baik. Ini sama macam tadi. Okey. Ini catat Alin. Okey, awak jangan risau sebab kita tak boleh masuk lagi ni. Ini dia semua cerita ringkasan dia saja dulu. Okey. Alright. Ini yang kita nak belajar hari ni. Okey, standard pembelajaran 2.1.1 iaitu menyatakan produk yang akan dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan. Borang kajian keperluan pelanggan dan juga project brief. Alright, apa intipati di dalamnya? Okey, baik, kita tengok. Okey, kajian keperluan pelanggan perlu dijalankan untuk memastikan idea reka bentuk produk yang akan dihasilkan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Sebab kita buat sesuatu produk untuk siapa sebenarnya? Untuk pelanggan. Pelanggan tu siapa? Pelanggan tu mungkin saya, mungkin rakan awak, mungkin saudara mara awak, mungkin jiran awak. Tu pelanggan lah, semua lah. Semua yang ada di sekeliling kita tu, bila kita buat sesuatu produk, tak kisahlah awak buat produk itu kasut ke, baju ke, makanan ke, dia ada pelanggan dia. Dan apabila awak nak buat kajian keperluan pelanggan, katakan awak buat kasut tu untuk orang muda, awak kena cari orang muda untuk survey. Sebab tu kalau awak tengok kan, awak bersetihap kalau kita pergi dekat pasar raya ke, dekat internet ke, dia sentiasa buat kaji selidik. Kaji selidik tu dia nak tahu dekat mana yang boleh diperbaiki lagi, boleh ditambah baik lagi produk yang sedia ada. Tak semestinya produk, kadang-kadang perkhidmatan pun sama. Okey, sentiasa ada kaji selidik. Alright. Jadi kajian keperluan pelanggan yang baik dapat membantu mereka bentuk meyakinkan pelanggan untuk menggunakan produk yang dihasilkan. Sebab kita tanya pelanggan, kita tanya mereka, daripada produk ni apa yang kita harapkan? Contohnya daripada sebuah mesin basuh. Apa lagi yang awak pelanggan harapkan daripada sebuah mesin basuh? Yang mana pelanggan pun mungkin akan bagi tahu, okey, kalau mesin basuh ni macam ni di masa akan datang mungkin lebih baik. Contohnya katakan yang agak tak logik kan. Mungkin sekarang ni dah ada, mungkin kita dah basuh, dah boleh kering, mungkin dah teknologi yang dah ada sekarang ni dia dah boleh keringkan terus, ada dryer terus. Mungkin 5, 7, 10 tahun akan datang, tak mustahil basuh, dah keringkan siap-siap, lipat siap-siap. Mungkin itu yang diharapkan oleh pelanggan. Jadi awak kena buat kajian keperluan pelanggan. Tapi kena pilih dulu produk kena pilih dulu produk apa. Okey, yang awak nak buat penambahbaikan tersebut. Okey, terdapat beberapa kriteria dalam kajian keperluan pelanggan iaitu maklumat pelanggan. Maklumat pelanggan kena ada. Latar belakang produk kena ada. Awak nak buat produk apa? Nak buat penyapu ke? Nak buat penyapu kecil ke? Nak buat macam-macam, tak kisah. Beg ke? Okey, tak ada masalah. Penambahbaikan. Dan apa penambahbaikan yang akan awak nak dia punya tu kan? Okey, dilaksanakan menggunakan borang kajian keperluan pelanggan. Borang ni cikgu akan bagi, jangan pening. Cikgu nak kena buatkan borang? Tak, cikgu bagi borang kajian keperluan pelanggan tu. Cari apa? Cari, awak cuba tentukan awak produk apa dan pelanggan awak tu siapa. Kalau katakan pelanggan tu awak tu untuk golongan dewasa, awak pergi kepada pelanggan dewasa. Awak tanya mereka. Kalau awak rasa pelanggan awak tu daripada yang
lebih dewasa, orang tua, awak pergi kepada golongan orang tua. Tapi kalau awak rasa dia untuk budak-budak, awak pergi pada golongan budak-budak. Lelaki ataupun perempuan, itu membezakan juga dia. Okey, baik. Pelanggan mesti benar-benar wujud. Jangan nanti awak buat betul dalam kelas awak je. Okey, mesti yang pelanggan betul lah. Itu yang terbaik, itu yang sebetulnya lah. Okey, baik. Jadi seterusnya, penyelesaian masalah secara inventif. Ini kita dah masuk penyelesaian masalah secara inventif. Alright. Jadi penyelesaian masalah inventif ini kita dah sentuh tahun lepas. Okey, masalah ada dua. Masalah bukan inventif, masalah inventif. Jadi ingat balik, cikgu cuma sentuh sikit saja. Ingat balik bagaimana kita nak selesaikan masalah inventif. Tapi sebelum tu kena faham dahulu. Masalah inventif ni apa? Kan? Mungkin awak sedang tercari-cari masalah inventif, masalah apa pula kan dia punya tu. Okey. Tapi kena ingat balik masalah inventif tu apa. Barulah awak boleh teruskan dengan kita nak selesaikan. Kita kena tahu dulu. Okey, masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan. Okey, maksudnya bila kita selesaikan dia ada kesan sampingan dan kita akan selesaikan masalah inventif dengan menggunakan kaedah TRIS yang kita dah belajar tahun lepas. Okey, jadi ni saya dah cerita sikit-sikit. Harap awak dapat gambaran. Kaedah TRIS macam mana pula kita akan jumpa percanggahan fizikal. Berlaku serentak ataupun tidak serentak. Berlaku serentak, pilihlah ruang. Berlaku tidak serentak, maka pilihlah masa. Okey, ya, baik. Kita balik pada kita punya slide. Okey, penyelesaian masalah inventif ialah keadaan penyelesaian masalah secara sistematik dengan masalah dan penyelesaiannya telah dikenal pasti terlebih dahulu. Okey, penyelesaian masalah secara inventif bukan berdasarkan idea spontan daripada individu ataupun kumpulan. Dia bukan datang secara spontan. Benda tu awak memang dah fikirkan siap-siap. Dah tengok apa yang akan, ini masalah dia. Okey, ini penyelesaian dia, inventif dia. Penyelesaian dia. Okey, kaedah ini membolehkan proses diulang beberapa kali untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik, cepat dan menjimatkan. Okey, saya bagi tahu terus terang, biasanya dekat sinilah pelajar yang kadang-kadang dia tak nampak dan dia bermasalah semasa menyelesaikan masalah secara inventif. Okey, sebab itu saya bagi tahu tadi, ingat balik, imbas balik apa yang awak dah belajar tahun lepas, inventif. Apa yang dimaksudkan masalah secara inventif? Ingat balik yang contoh-contoh yang cikgu bagi minggu tahun lepas. Okey, contoh apabila kemah itu besar. Contoh apabila tongkat ketiak itu tinggi rendah. Contoh apabila meja itu perlu berat. Okey, mudah dialihkan. Itu benda-benda macam tu cikgu harap apabila cikgu sebut, dia akan kembali hadir dalam awak punya pemikiran. Okey, baik. Okey, seterusnya proses masalah penyelesaian masalah secara inventif lagi. Okey, kita kenal pasti masalah inventif, kena kenal pasti dahulu, bina model fungsi dengan garisan interaksi. Yang ini sebenarnya bila kita sebut kan, bila kita sebut model fungsi, mana satu lah model fungsi ni? Garisan interaksi, ya Allah, ingat lagi tak garisan interaksi? Tapi saya harap ada dalam awak punya pemikiran tadi. Okey, baik. Jadi model fungsi dalam kita nak menyelesaikan masalah secara inventif, kena kenal pasti masalah inventif, kena boleh buat model fungsi. Yang ni cikgu dah bagi tahu sebelum ini juga, dekat mana juga pelajar akan sangkut semasa membina model fungsi. Okey, jadi garisan interaksi tunjukkan kedudukan punca masalah, buat analisis berantai. Okey, punca kesan, kenal pasti punca permasalahan, tentukan jenis percanggahan fizikal, ruang ataupun masa. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi, ruang. Kalau serentak, ambillah ruang. Kalau tak serentak sebab dia tak berlaku dalam masa yang sama, maka pilihlah masa. Tentukan prinsip inventif yang sesuai. Okey, awak pun pilihlah ruang. Katakan awak dah pilih ruang, awak dah pilih dia punya tu ruang. Di bawah ruang ada 7 prinsip. Jadi awak tentukan yang mana satu yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah inventif awak tadi.
Kalau awak kata, dia tak berlaku serentak, dia berlaku tidak serentak, maka awak pilihlah masa. Okey, masa ada 7 pula prinsip masa. Okey, jadi yang awak punya tugas apa? Tugas awak refresh balik yang awak dah belajar tahun lepas. Model fungsi tu apa? Analisis berantai tu macam mana? Analisis berantai tu saya bagi hint sikit yang mana awak belajar tahun lepas. Awak buat pertanyaan. Kenapa meja ini perlu berat? Kenapa meja ini gini-gini? Kenapa gini-gini-gini? Dia akan saling sentiasa tanya. Tanya dan tanya sehingga bila? Sehingga dapat jawapan kepada persoalan tersebut. Okey, jenis percanggahan fizikal. Percanggahan fizikal berat, ringan. Okey, besar, kecil, tinggi, rendah, dan seterusnya lah. Okey, baik. Ini yang boleh rujuk cikgu, tak ada masalah. Okey, penentuan konsep lakaran perkembangan idea, cadangan inventif dalam bentuk lakaran. Awak dah pilih dia punya prinsip, kemudian lakarkan supaya benda tu lebih jelas. Lakaran yang baharu. Okey, inilah apa? Ini model fungsi. Dah tunjuk dah. Okey, model fungsi. Yang ini model fungsi. Okey, tangan manusia memegang pemegang, pemegang memegang pembersih, pembersih memegang mata pembersih dan membuang sisi ikan. Jadi glue dekat sini garisan interaksi dia buat ke sini. Ni. Garisan interaksi ada 4 tahun lepas awak belajar. Okey, jadi ingat balik daripada 4 garisan interaksi tu, dia ada yang bermasalah, ada yang berguna. Macam ni berguna kan? Okey, dia ada yang berguna, dia ada yang bermasalah, ada yang berguna tapi berlebihan. Okey, jadi tengok balik garisan interaksi tersebut. Okey, baik. Ini contoh sahaja model fungsi. Okey. Baik, jadi kita pergi kepada yang seterusnya. Borang project brief. Yang ini baru belum pergi jauh lagi tau. Kita baru masuk kepada yang tadi. Kita masih lagi dalam masih lagi dalam yang ini, menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan yang pertama, kajian keperluan pelanggan, dicerita sekali terus tadi berkenaan dengan masalah inventif, dan yang kedua berkenaan dengan project brief. Okey, saya habiskan dengan sampai project brief tau. Okey, project brief ialah apa? Project brief ialah borang project brief ialah proses perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan. Okey, yang turut dihadiri oleh awak sebagai pereka bentuk. Okey, perekaan perlu membandingkan produk sedia ada di pasaran untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada produk sedia ada. Kena tengok, kena banding. Produk yang dah sedia ada di pasaran, barulah kita boleh tahu kat mana kelebihan dan kat mana kekurangan produk sedia ada tersebut. Okey, reka bentuk memainkan peranan menterjemahkan idea reka bentuk produk daripada pelanggan kepada bentuk lakaran ataupun contingan. Maksudnya tadi, selepas awak dah buat kaji selidik melalui borang kajian keperluan pelanggan, awak mungkin boleh tanya pelanggan juga, kalau boleh, pelanggan ni nak macam mana dia punya design bagi produk awak tersebut. Dia nak yang macam mana? Okey, dan awak sebagai pereka, awak cuba terjemahkan idea tadi. Idea tadi cuba terjemahkan dengan awak hasilkan lakaran. Okey, baik. Jadi dua borang, project brief dan aplikasi project brief. Yang ini perlu pembandingan produk sedia ada di pasaran. Maksudnya antara produk awak dengan produk-produk yang dah sedia ada di pasaran tersebut. Okey, baik. Seterusnya, boleh dipercayai dan sahih. Yang ini sedikit maklumat tambahan. Boleh dipercayai bermaksud maklumat yang diperoleh oleh murid untuk projek mereka boleh diterima tetapi murid tidak menyatakan sumber atau rujukan atau maklumat yang diperoleh. Yang ini tak ada apalah. Okey. Okey, yang ini cikgu sambung pada pada kelas seterusnya nanti 2.1.2. Cikgu hentikan dulu dekat sini. Cuma tugasan awak setakat ini, cikgu rasa awak dah nampak sikit-sikit kan apa yang kena buat. Jadi awak boleh bentuk kumpulan, awak boleh cuba cari 1, 2, 3, 4 idea produk yang awak rasa nak buat dalam awak punya kerja khusus, dan awak boleh cuba
Untuk next, cikgu akan cerita berkenaan dengan aplikasi-aplikasi teknologi. Awak boleh cuba tengok dulu masalah inventif. Awak boleh tengok dulu borang kajian keperluan pelanggan ni macam mana. Awak boleh tengok juga borang project brief ni macam mana. Dalam buku teks ada tak? Dalam buku teks ada. Pada muka surat, nanti cikgu akan detailkan dalam grup. Dalam muka surat, kalau tak silap cikgu, pada bahagian belakang ni dia akan ada tunjuk contoh laporan. Okey, ni. Okey, betul. Ada pada muka surat 108 hingga 110. Ada borang aplikasi project brief, ada borang project brief, ada borang kajian keperluan pelanggan. Muka surat 108. Alright. Cikgu tamatkan kelas di sini. Okey, jangan lupa cari maklumat yang cikgu sebutkan tadi. Harus bersedia awal dengan beberapa idea. Dan minggu depan bila cikgu bagi tahu je aplikasi teknologi dan seterusnya, awak terus boom dengan awak punya idea dan cikgu akan terus nilaikan yang mana yang the best yang awak akan rasa, cikgu akan rasa awak akan boleh pergi dengan idea tu. Okey, baik. Jadi cukup sampai situ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.